Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi وجاهد جهاده إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah izinkan saya sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi kitab Fiqhus Sirah yang telah disusun oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. InsyaAllah malam ini tuan-tuan kita sampai pada muka surat 479 dan kita masih lagi dalam tajuk berkenaan dengan peperangan Uhud. Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya dia memberikan perbincangan berkenaan dengan pengajaran tentang peperangan Uhud ini. Dia lepas dia cerita berkenaan dengan perang Uhud, dia masuk berkenaan pengajaran di sebalik ujian. Pengajaran di sebalik ujian. Tuan-tuan yang mulia, kita belajar daripada ilmu. Tuan-tuan belajar kan? Belajar dapat ilmu. Kita belajar daripada ilmu. Sahabat dia belajar daripada peristiwa. Kita belajar daripada ilmu. Kita belajar sirah, kita belajar hadis, kita dapat ilmu, kita dapatlah nak macam mana kita nak memandang kehidupan. Tapi sahabat mereka tu belajar daripada peristiwa. Macam mana nak memandang kehidupan dan juga masa depan. Jadi pengajaran mana yang lebih teruk, yang parah? Belajar bentuk mana yang lebih besar kesannya? Dalam bentuk praktikal lah yang lebih besar kesannya. Kita belajarlah. Kita belajar teori je, tapi praktikal tak ada. Sahabat berbeza dengan kita. Sahabat ni dia belajar dengan praktikal. Nampak betul kalau darah tu mengalir betul nampak. Kita dengar cerita je. Jadi kerana itu tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ini, bila sebut saja nama mereka, kita kena ingat, kena rasa macam tu. Kena rasa macam tu. Memang tak sama kita dengan mereka. Kerana mereka itu belajar dengan cara ilmu mereka tu, ilmu yang praktikal. Dia buat betul-betul. Kita ni belajar aja sirah ni, perang Uhud kita belajar. Tapi kita tak ada pun yang berdarah di kalangan kita. Tak ada yang berdarah pun. Tak ada yang sumbing gigi pun. Tak ada. Kita dengar je. Maka kerana itu tuan-tuan, bila kita baca sirah, kita kena ingat sirah ni bukan sekadar kita baca, kita buat macam hiburan, macam kita biasa, macam kita tengok cerita Piramli. Berapa kali kita tengok cerita Saja Hasan sepanjang pakcik sampai sekarang ni, musim Merdeka ni, buka lagi filem Saja Hasan, berapa kali kita tengok peranan buang dan sebagainya kan, berapa kali. Tapi sejauh mana kesannya pada diri kita? Sebab kita sekadar tengok je. Maka sirah kita jauhkan supaya kita tak jadi macam tu. Macam kita tengok cerita Saja Hasan, tengok cerita Lieutenant Adnan, akhirnya tanah dijual juga ke Raub. Tengok cerita Lieutenant Hasan berkali-kali, akhirnya tanah hilang. Tanah beratus-ratus ekar hilang pun tak perasan. Tapi tengok cerita Saja Hasan, tapi sebab tidak terkesan pada jiwa kita.
Jadi kerana itu tuan-tuan, saya ulang balik bahawa bila kita baca sirah, kita kena rasa macam tu betul-betul. Dan dalam peperangan Uhud, kita lihat Muqassad 479 tadi, apabila yang kita dah bincang dulu bagaimana keadaan sahabat dalam peperangan itu, dan kita sampai tajuk berkenaan syahidnya Sayyidina Hamzah. Hamzah radhiyallahu anhu, tuan-tuan, Rasulullah sayang dengan dia. Dia ni bukan saja kaum kerabat dia, Hamzah bin Abdul Muttalib, tapi dia tu saudara, sama susu, seibu susu, sekampung. Maksudnya kocik-kocik itu memang sama betul-betul dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebut dulu, tuan-tuan, bahawa bila Hamzah ni meninggal, Rasulullah sumpah betul. Dia kata, aku akan balik, aku akan balas, dan aku akan cincang, aku akan rosakkan jenazah mayat itu lebih teruk lagi yang tak pernah dilakukan oleh orang Arab. Sampai Rasulullah cakap macam tu kepada, bila tengok jenazah mayat Sayyidatina Hamzah. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aqabtum, sekiranya kamu nak membalas, fa'aqibu, maka balaslah bimisli ma uqibtum bih, kamu balas seperti mana yang kamu kono, jangan lebih. Rasulullah nak kata, nak bagi lebih. Wala in sabartum, tapi kalau kau sabar, lahwa khairul sabirin, maka itu lebih baik bagi orang yang sabar. Jadi Rasulullah sabar. Rasulullah tak pernah balik pun, tak pernah balik nak buat seperti mana mereka buat kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi bila keadaan itu, tuan-tuan, dalam kitab itu dia kata, namun tidak lama selepas itu sikap berserah pada Allah kembali memadam rasa sedih yang mendatang ini. Rasulullah bila tengok Sayyidina Hamzah meninggal tadi, tuan-tuan kena bayangkan, ini perang, bukan kita tengok-tengok macam ni, tengok jenazah. Peperangan ini, tuan-tuan, kepala Rasulullah diretak, sini yang kono berdarah, bahu kono berdarah. Imam Bukhari meriwayatkan 3 riwayat yang diambil daripada gurunya berkenaan bagaimana proses pembersihan luka baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kena tu, Rasulullah dia selesai saja peperangan, bila orang Quraisy dah balik, maka Rasulullah yang terkena, saya nak gambarkan sedikit, tuan-tuan, bagaimana Rasulullah terkena luka tadi, balik ke Madinah. Anak dia Fatimah dengan menantunya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala wajhah basuh dia punya luka. Basuh luka dia. Basuh luka, dia sebut kan, air tak berhenti darah. Basuh luka, saya ni tampal, tak berhenti darah. Lalu Fatimah Az-Zahra ambil kain ataupun ambil tikar, jerami, dia bakar sampai jadi abu. Dah jadi abu tu dia kupal-kupal, dia tampal pada tempat luka baginda sallallahu alaihi wasallam, baru berhenti darahnya. Jadi tuan-tuan, kita bayangkan bagaimana suasana peperangan ini. Dia bukan satu peperangan yang biasa-biasa, tapi keadaan yang sungguh dahsyat sekali terkena pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab tu dia kata, namun tidak lama selepas itu sikap berserah kepada Allah telah memadam rasa sedih yang mendatang ini. Selalu ni dalam keadaan apa ni, tuan-tuan? Dalam keadaan Rasulullah berdarah ni. Dalam keadaan berdarah ni. Dalam keadaan berdarah dia pun kono, semua orang kono. Rasulullah kembali memeriksa hal ehwal para sahabatnya dan meringankan musibah yang menimpa mereka. Daripada keimanannya, baginda mencurahkan segala apa yang dapat mengisi jiwa mereka dengan kesabaran, kerendahan kepada Allah dan ketundukan kepada keputusannya. Kita diajar, tuan-tuan, kita belajar, selama ni kita belajar akidah, kalau kita kena tunduk dengan keputusan Allah Ta'ala. Sekadar anak kita mati je, sekadar kita ngobarkan accident je, kau sabar Allah Ta'ala. Sahabat ni bukan anak dia mati, habis tak sampai 70 orang meninggal dunia, Nabi dia kena sekali. Jadi mereka tu diajar dengan cara macam tu.
dengan cara yang sungguh praktikal. Imam Ahmad riwayatkan bahawa pada hari perang Uhud, setelah musyrikin berundur, Rasulullah bersabda, berbalislah dengan kemas. Rasulullah naikkan semangat mereka balik. Sebab tahu konon kan, bayangkan 70 orang bergelimpangan syahid di kalangan orang yang baik-baik. Sehingga aku memuji Tuhanku Azza wa Jalla. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum berbaris dalam beberapa saf di belakang baginda. Seterusnya baginda bersabda, Allahumma lakal hamdu kullu, Allahumma la qabida lima basat, wala basita lima qabat, wala hadil liman adalt, wala mudilla liman hadait, wala mu'tiya lima manat, wala mani'a lima atait, wala muqarriba lima ba'at, wala muba'ida lima qarabt. Allahumma absut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik. Allahumma inni as'aluka na'iman muqim allazi la yahulu wa la yazul. Allahumma inni as'aluka al-auna fi yawm al-'aila wal amna yawm al-khawf. Allahumma inni a'izu bika min syarri ma a'taytana wa syarri ma mana'at wa syarri ma mana'at. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karih ilayna al-kufr wal fusuq wal isyan waj'al lana minal rasyidin. Allahumma tawaffana al-muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghayra khazaya wala maftunin. Allahumma qatil al-kafarata allazi yukazzibuna rusulak wa yasudduna an sabilik waj'al alaihim rijzak wa azabak. Allahumma qatil al-kafara, Allahumma qatil al-kafarata allazi utul kitab ilahal haq. Ya Allah, milikmu segala pujian. Ni masa ni apa tuan-tuan? Masa ni berdarah-darah ni. Macam itulah. Masa ni darah ceceh-ceceh ni. Darah Rasulullah tu sampai balik rumah berdarah lagi. Balik rumah berdarah lagi. Ini doa ni masa bila? Masa berdarah. Doa masa berdarah. Tentu bayangkan Nabi SAW dalam keadaan yang begini. Kita senang dengan cerita kan, sedap dengan cerita kan. Nabi Masya Allah kan. Ya Allah, milikmu jua segala pujian. Ya Allah, tiada yang dapat menyekat apa yang engkau limpahkan. Doa ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan search dalam internet, doa inilah yang digunakan oleh Erdogan dalam ucapan dia. Tuan-tuan tengok ucapan Erdogan, tapi dalam bahasa Turki lah. Dia gunakan perkataan ni, dia gunakan kalimah ni. Ada tak pemimpin kita cakap doa ni? No, tak ada kan. So Erdogan ni mengaji sirah. Alim kan Erdogan ni. Taranum dia cantik. Taranum dia, taranum dia kalah kita. Tuan cari khutbah Erdogan. Dia khutbah doa baginda Rasulullah SAW, doa masa yang Rasulullah lafazkan semasa peperangan Uhud. Ada ilmu dia, insya-Allah. Tiada yang dapat melimpahkan apa yang engkau sekat. Tiada yang dapat beri hidayah pada siapa yang engkau sesatkan. Tiada yang dapat menyesatkan siapa yang engkau berikan hidayat. Tiada yang dapat memberi apa yang engkau halang. Tiada yang dapat menghalang apa yang engkau berikan. Tiada yang dapat mendekatkan apa yang engkau jauhkan. Tiada yang dapat menjauhkan apa yang engkau dekatkan. Ya Allah, limpahkan ke atas kami daripada berkat rahmat, limpah kurnia dan rezekimu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon daripadamu nikmat yang berkekalan, yang tidak berubah dan tidak habis. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon daripadamu bantuan pada hari kesusahan dan keselamatan pada hari ketakutan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada kejahatan perkara yang engkau berikan pada kami, daripada kejahatan perkara yang engkau halang kami dapatnya. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan, hiasilah ia dalam hati kami, jadikanlah kami membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadikanlah kami daripada golongan orang-orang yang benar dan mendapat hidayah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam, hidupkanlah kami dalam keadaan Islam, masukkanlah kami ke dalam golongan yang soleh, tanpa berkeadaan hina dan tanpa kecundang dalam ujian. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustakan para rasulmu dan menghalang manusia daripada jalanmu. Timpakanlah mereka dengan azab
dan seksamu. Ya Allah, perangilah orang kafir yang telah dikurniakan kitab, Yahudi dan Nasrani, ya Tuhan yang bersifat dengan kebenaran. Itu doa Rasulullah semasa akhir bila orang Quraisy dah berundur, setelah kumpulkan sahabat, dan dia berdoa. Kemudian Syekh Muhammad Al-Ghazali dia habis cerita tu. Dia habis cerita berkenaan dengan suasana yang berlaku dalam peperangan Uhud. Kemudian selepas itu dia masuk, tuan, yang saya sebutkan tadi bahawa sahabat dia belajar tentang agama ni secara praktikal. Sahabat belajar agama ni secara praktikal. Kita ni belajar agama, ilmu banyak. Sahabat, saya rasa kita ni bertahun-tahun Islam, banyak maklumat kita. Sahabat dia berapa lama dengan Rasulullah, tapi dia belajar secara praktikal. Dan tuan-tuan, yang keduanya, kalau kita belajar sirah nanti, kita akan nampak bahawa benda-benda yang besar, dia punya agenda dia, maka Allah akan meletakkan peristiwa yang besar. Ataupun benda-benda yang penting untuk diberi perhatian oleh seluruh umat Islam di masa yang akan datang dan seterusnya, maka Allah akan jadikan peristiwa itu berlaku di kalangan sahabat dengan satu pengorbanan yang besar. Macam Uhud seramai 70 orang meninggal dunia, syahid. Jadi adakah seronok-seronok ataupun sengaja-ngaja berlaku 70 orang syahid tu? Tidak. Sebenarnya ada satu isyarat yang cukup besar Allah nak ajar kita. Allah bukan ajar sahabat tentu syahidnya nak syurga, tapi sebenarnya Allah nak ajar kita sepanjang zaman. Itu yang penting. Dan di sini kekuatan Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam melihat sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Di sini kekuatan Muhammad Al-Ghazali dalam melihat sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat nanti, tuan-tuan. Al-Quran berlembut dalam membicarakan apa yang menimpa kaum muslimin dalam peperangan Uhud. Tidak seperti ayat yang turun tentang peperangan Badar yang pernah kita sebut dulu, tuan. Itu uslub Al-Quran. Dan ini approach Allah Ta'ala kepada orang yang menang, kita keras. Kepada orang yang kalah, kita lembut. Macam bila kita cakap pada orang kaya, kita cerita dia supaya bersedekah sebab dia kaya. Bila kita bercakap dengan orang miskin, kita kata pada dia supaya bersabar dengan kemiskinan dia. Itu approach, pendekatan. Tuan-tuan tengok nanti. Dan di sini kekuatan Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam menganalisa approach Al-Quran. Minta maaf, tinggi sikit malam ni, tak apalah. Kan dia kata kat situ, ini kan cerita dengan orang kaya, minta dia bersabar dengan kemiskinan. Cerita orang kaya ni kita minta serakah je. Kalau cerita orang miskin, minta dia bersabar kan. Cerita orang budak-budak, suruh dia belajar. Macam itulah. Jangan cerita banyak kan. Ini tidaklah mengherankan kerana munasabah terhadap kesalahan-kesalahan orang yang menang pastilah lebih keras daripada muhasabah terhadap orang yang kalah. Kita tengok dalam mengenai peperangan Badar. Turidu aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal, Allah menghendaki akhirat untuk kamu. Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Tengok, laula kitabun minallah sabaqa lamassakum fima akhastum azabun alim. Akan keras tu. Kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu daripada Allah, tentulah kamu ditimpa azab yang dahsyat disebabkan harta tebusan perang yang kamu ambil daripada orang-orang tawanan kafir di Badar. Kalau tidak ada di sana ketentuan daripada Allah, tentu kau kena azab. Itu ketentuan pembahagian harta rampasan perang yang pernah kita bincang dulu. Tapi dan Uhud dia kata apa? Lembut. Minkum mayuridud dunya. Di kalangan kamu ada yang hendakkan dunia semata-mata. Wa minkum mayuridul akhirah.
Di kalangan kamu ada yang nakkan akhirat. Tengok dia punya ni. Sebenarnya kamu ni ada nak dunia, ada nakkan akhirat. Jadi sebab itu tuan-tuan, fik daripada sini, kita kalau berhadapan dengan anak-anak, dengan isteri dan sebagainya, kalau dia dah salah tu, jangan kita jatuhkan lagi. Dah salah kan, cukuplah sekali. Dah salah. Dah salah dah. Dia salah bagi lagi. Jangan jatuhkan. Dah cukup sekali, dah salah, okey, cakap sekali dah cukup. Naikkan balik. Jangan dijatuhkan sampai dia rasa tak ada langsung pengorbanan yang telah dia buat selama ni. Kan? Seolah-olah macam tak langsung kebaikan yang pernah dia buat. Ini usul Al-Quran. Di sini yang kita belajar daripada Syekh Ahmad Al-Ghazali. Bagaimana Allah mengajar kita, bila seseorang tadi jatuh, bila dia dah sedar, jangan kita jatuhkan lagi. Kan? Jangan dijatuh lagi. Habis pula dia disobut-sobut, dululah maunya salah nikah dengan kau, semua ni silap lah, dulu aku ada kekasih lamanya, habis sobut dia punya kekasih lama dia. Alhamdulillah macam tu. Jadi jangan macam tu, tuan. Ambil. Bila kita belajar sirah ni, kita ambil macam mana approach Quran, dapat sunnah dia. Dah sekali ni cukup lah. Sebenarnya jadi abang rasa macam ni. Okey bang, saya faham. Dah. Lepas tu dia sebut dah. Tapi bila dia senang, bila dia dapat duit, kita ingat betul. Ingat tu sedekah kau masuk masjid Al-Weda, ulang balik. Ingat ya, duit tadi jangan semua beli omeh. Jangan semua beli dinar. Ingat tahfiz kita. Ingat NGOI, ingat ini. Ulang. Macam tu tuan-tuan. Itu approach pendekatan Al-Quran. Dan ini yang kita lihat bagaimana ketelitian Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam mengajar kita. Ambil daripada peperangan Uhud. Adapun tentang perang Uhud, Allah guna keadaan yang lembut. Minkum mayuridud dunya, di kalangan kamu nakkan dunia. Wa minkum mayuridul akhirah, di kalangan kamu yang nakkan akhirat. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Walaqad afa ankum wallahu dzul fadlin dzul fadlin 'alal mu'minin. Tengok, walaqad afa ankum, Allah telah memaafkan kamu. Tapi dia bagi juga, minkum mayuri di dunia, di kalangan kamu ada nak dunia, di kalangan kamu ada kena akhirat. Walaqad afa ankum, Allah maafkan kamu. Tengok ini approach Al-Quran. Orang yang bersalah sudah cukup tertekan dengan kesan buruk daripada kekalahan yang menimpa mereka. Cukuplah tu kan. Janganlah dikosal-wana. Sebutlah, kalaulah kau tak macam ni, lu tak macam ni dah kan. Sebab tu lawa-lawa dia tak bagi. Kalaulah tak macam ni, tak macam ni dah. Kalaulah tak macam ni, tak macam ni dah. Dah sudah tu sudahlah, sekali cukuplah. Dalam balasan yang segera terdapat pengajaran yang dapat mengingatkan orang yang bersalah tentang keburukan perbuatannya itu. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca sirah Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia bukan sekadar sirah, tapi dia masuk unsur akhlak, dia masuk tasawuf, dia masuk akidah. Nanti lepas ni kita tengok macam dia masuk akidah. Ayat-ayat Quran telah menjurus kepada menggabungkan teguran yang lembut dengan pengajaran yang berguna dan penyucian orang-orang beriman, supaya kekalahan mereka di medan perang tidak bertukar kepada rasa putus asa yang akan melemahkan kekuatan mereka. Itu penting. Memang kita berdosa, memang kita lemah, tapi kelemahan itu bukan menjadi sebab untuk kita terus berada dalam kekalahan. Memang kita lemah, ekonomi kita lemah kan, semua kita lemah, tapi takkan lama kita mengaku kita lemah. Cacing lama apa tu pun pandang gelintin dia pegang dia melawan dia. Cacing, ini kan orang, macam itulah istilah dia. Tidak bertukar putus asa kepada putus asa, atau bertukar pada kekecewaan yang akan menumpukan penghasilan mereka. Jadi sebab itu Allah hiburkan mereka lagi. Allah menyezahkan mereka. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin wala tahinu. Jangan kasar rendah, wala tahzanu, jangan sedih, wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu contoh-contoh kejadian berdasarkan peraturan Allah yang telah tetap.
sunan ni, peraturan Allah. Jadi Allah kata, jangan rasa sedih. Cuba tengok kamu mengembara di muka bumi. Perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Ini adalah penerangan pada seluruh umat manusia, petunjuk dan pengajaran bagi orang yang bertakwa. Janganlah kamu rasa lemah dalam perjuangan Islam. Janganlah kamu berkecita atas yang menimpa kaum di Uhud, padahal kamulah orang yang paling tinggi dengan mengalahkan mereka jika kamu benar-benar beriman. Itu satu. Poin apa tuan-tuan yang Syekh Ghazali nak bawa kepada kita? Pertama, pengajaran pertama ialah approach yang digunakan oleh Al-Quran. Satu. Yang kedua, kemudian ini yang kedua tuan-tuan, wahyu mengajar umat Islam apa yang mereka tidak ketahui tentang peraturan agama dan kehidupan. Apa maksud dia? Wahyu mengajar umat Islam tentang apa yang mereka tidak ketahui tentang peraturan agama dan dunia. Kat sini nak cerita apa ni? Dia nak cerita bahawa Syekh Ghazali nak cerita bahawa sengaja Allah jadikan kematian, kekalahan dalam peristiwa Uhud. Apa tujuannya? Tujuannya ialah Allah nak ajar umat Islam supaya bahawa sebab kita menang dan sebab kita kalah bukan semata-mata pada Islam. Kalau tak berusaha, macam tu lah bahasa dia. InsyaAllah lah kita Islam, kita mesti menang lah, macam tu. Tak boleh mengabarkan insya-Allah kau Islam, insya-Allah Allah akan tolong kita. Tapi kalau tak berusaha, tak lawan betul-betul, kita akan kalah. Itu dia punya maksud yang Syekh Muhammad Ghazali nak ajar. Di sini tuan-tuan, yang saya sebutkan tadi, kita belajar berdasarkan ilmu, tapi sahabat nak belajar perkara tadi dengan para syuhada. Itu beza kita dengan sahabat. Nak belajar tentang apa? Nak belajar, dia kata, walaupun ada Nabi, tapi kalau ada Nabi itu ada sekalipun, Nabi itu tak boleh nak bagi magic kalau kata ikut cakap dia. Macam tu nak membarang. Walaupun kau ada orang alim besar, hebat sekalipun, tapi kalau tak ikut cakap orang alim tu, kata kau ke mana? Macam tu nak membarang. Sahabat ni dengan Nabi, kita bayangkan Nabi dengan Nabi kalah lagi Syekh. Bukan Azhari, bukan Tun, bukan jeneral mana-mana. Nabi pun boleh kalah, boleh kena. Jadi Allah bukan nak ajar apa? Allah bukan nak ajar kalah tu. Allah nak ajar bahawa yang menentukan menang kalah engkau tu bukan sebab ada Nabi tu. Kalau kita ikut cakap dia. Jadi sahabat belajar benda tu kalau ikut cakap Nabi ni, bukan ceramah kat masjid macam kita. Kita dapat benda tu, ustaz datang ikut cakap Nabi, ikut cakap Nabi, ikut cakap Nabi, taklim dan sebagainya. Tapi sahabat belajar dengan kematian, dengan darah. Nak mengabarkan kau kena ikut cakap Nabi. Macam tu. Dia punya apa tuan-tuan? Dia punya parti dia yang nak dicakapkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali kat situ. Yang ni kau bahkan. Kemudian dia kata wahyu mengajar umat Islam apa yang mereka tidak ketahui tentang peraturan agama dan kehidupan. Ini yang ramai orang kita lupa tuan-tuan. Ini ramai orang kita lupa. Ni akidah ni. Ramai orang kita lupa. Dia agama ni sekadar berkat dia. Ni berkat. Ni berkat dia. Tapi pengamalan dalam kehidupan tak fikir pun. Malam Jumaat insya-Allah kita baca Yasin, ambil berkat dia. Tapi konten dalam Yasin tu kadang-kadang kita tak pernah fikir pun. Apa yang aku nak buat dengan Yasin dia? Kita kadang mana? Jadi sahabat nak diajar benda tu je dengan kematian, dengan para syuhada, dengan kesakitan. Itu dikatakan peraturan agama dan kehidupan dunia. Di sini dalam teks Arab dia kata summal madha wahyu yu'allimul muslimin ma jahlu minas sunanid din wal haya. Kemudian wahyu datang untuk mengajar orang Islam apa yang mereka jahil berkenaan dengan peraturan agama dan kehidupan. Setengah orang tu dia kata tak apa, aku beragama insya-Allah lah ni. Saya dah baca, saya dah baiknya berkali-kali dah sebaik dan amalan ni. Insya-Allah lah Allah akan ni. Tak. Kalau kita tak usaha tuan-tuan tak ada lah dah.
Kalau mengundi tak daftar, macam mana dapat negara? Daftar pemilih pun tak boleh. Berapa ramai orang kita tak, budak-budak kita tak daftar pemilih, kan? Tak boleh. Tak susun strategi nak mengundi kat mana, ikut apa yang ada je lah. Yang mengundi kat mana Syekh? Kampung undi kat situ. Memang kat situ dulu. Tak ada susun langsung. Saya nak undi kat sini sebab saya nak naikkan pemimpin ni. Tak ada pun kita susun. Ikut apa yang ada lah. Mencelek lah. Orang bukan Islam dia susun. Jadi bukan berarti perjuangan kita betul kita akan menang. Ini yang poin yang besar yang Syekh Muhammad Al-Ghazali nampak yang dia ajar pada kita. Dia kata sunan min sunaniddin wal hayat, di antara peraturan-peraturan keagamaan dan peraturan-peraturan kehidupan. Atau mengingatkan mereka kepada apa yang mereka lupai tentang